Amerika Syarikat, Bank Dunia, IMF, dan Bank Eropah, BIS, Bank International Settlement. Semua tu kita orang Islam pegang, dan orang Islam yang bagus, dan kita boleh buat, InsyaAllah. So bolehlah mencalonkan diri untuk jawatan Presiden Amerika, sebab mereka mempunyai emas yang paling banyak dalam simpanan mereka. Saya bukan buat lawak, itu jawapan fakta. Iaitulah Amerika penyimpan emas yang terbanyak dalam dunia. Mereka dah tahu awal-awal lagi emas ada nilai, so mereka pegang. So kalau kita nak tempa emas yang ada tu jadi dinar, kita kena kuasai Amerika. Tetapi itu bukanlah sebenarnya cadangan yang dibuat oleh Dr. Mahathir dan juga orang-orang yang berjuang emas ni. Sebahagian mereka, antaranya profesor-profesor di universiti, mereka mencadangkan emas dijadikan mata wang dagangan international trade sahaja, bukan ganti dolar seluruh dunia, bukan. Itu memang tak boleh setakat ni. Tapi kalau international trade, Malaysia contohnya berdagang dengan negara Brunei contoh, jangan guna dolar, kita guna emas, itu boleh buat. Tapi dia bergantung kepada political will. Okay? So itu di luar kuasa ahli agama yang tak ada jawatan ke saya je lah. Okay? Jadi political will memerlukan. Yang keduanya, kita memerlukan reserve emas yang cukup. Reserve emas yang Malaysia ada tak cukup untuk ditempa dan disebarkan, disirkulate di kalangan masyarakat. Sebab kalaulah kata bank negara keluarkan simpanan emas yang tak banyak tu, dia tempa jadi dinar, dengar betul-betul kemudian disebarkan kepada masyarakat, sedangkan negara jiran tak pakai emas. Brunei tak pakai emas, Singapura tak pakai emas, Thailand tak pakai emas. Maka kalau dikeluarkan, habis tiba-tiba toke-toke ni, yang kaya-kaya ni beli semua emas berlaku. Dia tu dia beli, disimpan berlaku. Daripada milik bank negara jadi milik toke-toke. Dan kemudian habis, tak ada. So tuan-tuan bayang macam ni nak guna lagu mana? Nampak? Ini masalah praktikal. Dari sudut teori memang baguslah tuan-tuan, sebab nilai emas tu tidak dipegang oleh mana-mana negara. Dia dipegang oleh demand and supply satu dunia, dan satu dunia memerlukannya. Jadi kita lebih tepat, ya. Tapi masalah praktikal itu yang masalah, ya. Jadi sekarang kalau lah satu orang pegang, habis semua sekali emas, tak ada siapa nak pergi kedai, emas pun tak ada dalam poket, penjual pun tak ada emas, pembeli pun tak ada emas. Nak beli apa benda ke? Sebab kalau kita nak buang semua di duit kertas lah. So ini adalah masalah praktikal, bukan masalah teori. Baik, kemudian itu seringkas, tapi maknanya saya sentiasa menyokong kalau dinar ini untuk dijadikan international trade, ya. Tetapi masalahnya bila mana orang ini disokong emas, dia akan jadi radikal tak tahu pasal. Ini yang kita sedih ni. Bila dia sokong emas, dia akan hentam bank Islam. Ini tanda kejahilan. Patutnya kita jadi orang yang sokong emas dan sokong bank Islam. Sebab bank Islam kalau dia lebih kuat nanti, satu masa ketika dia akan cuba untuk take over sistem yang ada hari ini, nak bawa masuk emas dan international trade dan seumpamanya. Kalau tak ada kekuatan, macam anjing menyalak bukit, tak ada ke mana lah tuan-tuan. So kita tak apa jadi anjing yang tadi kecil ni, kita kena jadi Ultraman menyalak bukit, boleh pancung bukit tu tercabut. Sebab kita besar juga, bukan anjing tapi Ultraman, ruang pun tak cukup besar. Okay? Itu apa nama tu, perumpamaan yang campur betul dan gurauan lah, ya. Tapi kita kena faham maksudnya. Kemudian yang kedua, sistem konvensional. Saya ditanyakan bermuamalah dengan bank konvensional yang ada Islamic cawangan dia, harus hukumnya. Sebab Majlis Penasihat Syariah telah pun bertanggungjawab untuk memastikan akaun bank tersebut, yang bank Islam, bank Islamic bank, diasing daripada conventional bank, dan syarat-syaratnya juga dipatuhi. So tak ada masalah. Kalau Citibank pun tak ada masalah. Citibank ada produk Islam dia, ambil produk Islam dia pun halal juga, harus. Kerana ada penasihat syariah yang telah bertanggungjawab. Soalan yang seterusnya, public mutual halal atau tidak? Public mutual ni dia ada dua jenis. Satu yang nama-nama Arab tu,
yang etikal, Islamic equity, ini semua telah disahkan oleh ITFIM. ITFIM ni Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia. Dia ada penasihat syariah dia bertindak sebagai penasihat syariah. Justru public mutual yang nama-nama Islam tu telah pun sah dipatuhi syariah pada pandangan majlis syariah mereka, dan orang awam Malaysia boleh melabur dalam public mutual itu. Tapi kalau public mutual yang bukan nama-nama yang Arab tadi ni, yang tidak disahkan sebagai patuh syariah, tak boleh. Itu saja. Kemudian ASB telah diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai harus. Okey. So, jadi haruslah di Johor, haruslah, kecuali di Selangor. Di Selangor, Majlis Fatwa Negeri Selangor kata tak harus. So dia macam ESQ lah. ESQ, Majlis Fatwa kata harus, Majlis Fatwa Wilayah kata tak harus. So di wilayah no ESQ, di Selangor no ASB. Begitulah. So itulah yang ada depan mata kita dalam yang rasmi. Okey, wallahu a'lam. Okey, Johor tak katanya Datuk sama-sama hal lah. Okey lah rasanya, Nombor 12, seterusnya pelaporan yang halal bagaimana? Pelaporan yang halal dia boleh dibuat di atas dua konsep. Satu, musyarakah namanya. Dua, mudharabah. Musyarakah begini: saya ada projek cetakan sebagai contoh. Saya tak cukup duit, saya nak 10,000. Saya takat Ustaz Hafiz nak melabur tak? Musyarakah So Ustaz Hafiz akan letak 10,000 sebagai partner. Masa dia letak tu, saya kena agree dengan dia berapa peratusan untung yang dia boleh dapat. Maka saya akan bincang, bukan pasal untung, profit sharing ratio. So dia letak 10,000, saya letak saya punya perniagaan sekarang yang bernilai 100,000 contoh. So kemudian saya agree dengan dia berapa ratio. Saya kata kat dia, okay, kita buat sampai 6 bulan. 6 bulan kena ada tempoh 6 bulan atau setahun atau sebulan atau 20 tahun tu pula. Kita kata contoh 6 bulan. 6 bulan nanti kita akan tengok perniagaan saya yang saya guna duit awak. 6 bulan nanti kita akan tahu ada tak untung. Daripada untung itu berapa persen saya akan bagi. Katalah saya akan bagi 20% saya akan bagi Ustaz Hafiz, 80% saya ambil. So katalah lepas 6 bulan, kira-kira ikut accounting, untungnya adalah 50,000. Maka 20% daripada 50,000 Ustaz Hafiz punya, baki saya punya. Nampak? So jadi 20 nisbah 80. Mestilah daripada untung sebenar, bukan pada modal. Nampak? Bukan 20% daripada 10,000 yang diletak. No, itu riba. Tapi mestilah 20% daripada untung sebenar yang hanya akan diketahui selepas tempoh yang ditetapkan tamat. Itu musyarakah. Dan Ustaz Hafiz kerana musyarakah, dia boleh jadi board of director. Dia boleh jadi board of director. Dia boleh tengok, dia boleh kacau. Dia kata, ni jangan buat ini, ni jangan ini. Ni majalah ni tak mau ambil sebab dia banyak menggambar lucah. Ni nak, ni okey, ni okey. Dia boleh masuk kacau. Itu kelebihan jadi director dan musyarakah. Dia boleh juga namanya satu lagi mudharabah. Mudharabah dia tak boleh masuk kacau. Contoh, dia letak 10,000 mudharabah, dia tak jadi board director. Sebab dia tak ada skill. Dia kena masuk menyusahkan saya je. So dia ada duit, saya tak cukup duit, dia ada duit. Kalau musyarakah, dia ada skill dan dia ada duit. Kalau mudharabah, dia ada duit saja, dia tak ada skill. Maka dia letak duit dia, macam tadi juga 20% daripada keuntungan sebenar akan bagi. Beza di antara keduanya, yang pertama tadi boleh masuk bantuan director atau tidak. Yang kedua, kalau rugi. Musyarakah tadi kalau rugi, sebab dia letak 10%, saya punya nilai harga yang ada sekarang ni, aset yang saya ada nilai dia 100,000, dia punya 10,000. Jadi kalau bagi dua-dua, boleh lihat bahawa peratusan dia 90 lah, kata begitulah. Ya, bila rugi
dia akan rugi 10,000 dia, saya akan rugi saya punya nilai. Okay? Jadi itu adalah yang dinamakan dalam kaedah fiqah ar-ribhu ala mastuliha alaihi. Keuntungan boleh diambil daripada apa yang disepakati, adapun kerugian wal khasarah ala qadaril mal. Kerugian mestilah diambil di atas kadar mal masing-masing. Tak boleh maknanya dia letak 10% dalam perniagaan, saya letak 90%, tapi bila rugi dia kena tanggung 90%, saya tanggung 10%. Tak boleh. Dia kena ikut berapa nisbah modal. Kalau untung boleh ejah, rugi ikut modal. Kalau mudharabah pula bukan macam tu. Kalau mudharabah dia letak 10,000, rugi, dia rugi semua. Disuruh duit. Saya rugi dari sudut masa saya kerja tak ada gaji, saya kerja tak ada apa-apa keuntungan, maka itu saya punya kerugian dan tenaga. Dia rugi duit saja. Itu dia perbincangannya. Kalau nak detail lagi ada dalam buku ini ataupun banyak lagi buku lain yang saya tulis. Itu pelaburan yang halal. Okey. So ingat sekali lagi, simple saja. Kalau tuan-tuan ada perniagaan apa nak orang melabur, letaklah peratusan untung di 20% daripada untung yang akan diketahui selepas tamat tempoh pelaburan, bukan 20% daripada modal yang diletak. Itu key dia tak faham. Yang keseluruhnya hutang, BBA dan musyarakah mutanaqisah, saya rasa saya tak mampu nak sentuh kerana terlampau panjang. Okey, BBA ni tak disetujui oleh ulama Timur Tengah kerana adanya unsur bai'ul 'ainah. Saya jual, saya beli balik. Maka itu dianggap hilah yang termazmumah, yang terkeji menurut pandangan sebagian ulama. Tapi adakah dia lebih baik daripada musyarakah mutanaqisah? Musyarakah mutanaqisah lebih kurang masalah dari sudut syariah berbanding BBA menurut perspektif majoriti ulama. Itu saja. So dari sudut perspektif fiqh, musyarakah mutanaqisah adalah a little bit better. That's all. Kemudian konsep KWSP, dividen. KWSP telah pun mengisytiharkan bahawa duit mereka yang dikumpul daripada rakyat, simpanan masyarakat terlampau banyak, maka tak cukup instrumen halal untuk mereka laburkan. Lalu mereka terpaksa melabur juga di dalam tempat yang tak halal. Justru kita tak tanggungjawab di atas dosa itu sebab kita tidaklah menyimpan KWSP untuk dia melabur. Cuma kita diarahkan oleh regulation untuk menyimpan simpanan hari tua, bukan simpanan untuk melabur, bukan. Justru kalau dia melabur tak dia tanggungjawab kita. Tapi kalau ada dividen ni sudah tentulah bercampur di antara daripada sumber pelaburan yang halal dan haram. Maka tidaklah diketahui berapakah nisbah yang halal dan yang haram itu. Ya, jadi saya pun tak tahu. Jadi kalaulah Jabatan Mufti boleh hantar surat kata tanya berapa nisbah tu, memang sangat membantu masyarakat Malaysia yang tak putus-putus bertanya soalan ini, tapi saya tidak ada kapasiti untuk bertanya kepada KWSP. Malah tak dilayan pun kalau saya bertanya di atas kapasiti peribadi. Okey. So memang hari ini masih lagi tanda soal berapakah nisbah pelaburan yang halal, yang haram. Kalau kita tahu tu, kita boleh bagi advice kepada masyarakat. Katalah dividen dapat daripada SP ada 10,000, yang halal mereka kata dan 10%. 10% daripada 10,000 ambil 90%. Kat mana ditanya soalan tadi? Dia adalah cara treatment duit haram. Cara treatment duit haram mesti diberi kepada fakir miskin ataupun kepada maslahah amah dan bukan untuk peribadi. Jangan salah faham. Ada orang kata, ustaz, saya guna duit haram ni tak guna untuk makan. Yang dalam hadis kata kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang terbina daripada yang haram maka neraka. Tapi saya tak jadikan dia daging. Saya beli dia untuk jadi sofa. Saya bayar income tax. Saya bayar speeding fine. Maka hukumnya tetap